itu saja. Tapi nanti saya akan beritahu, sebab ada 4, penghantarannya tak boleh sekaligus. Susah saya, nanti sekaligus dapat. Yang grup ni memang dalam kelas lah. Presentation ni lepas you present saya boleh dapat lah dia punya markah dia, sebab kawan yang menilai tu akan hantar kepada saya. Dia menilai you berapa. Sebab tu nanti daripada A, B, C, D, penilaian dia tu saya akan cari dia punya mean dia berapa sebenarnya. Okay, itu tak ada masalah. Short talk ni dengan interview kena hantar lebih awal lah. Tapi taklah dekat, nanti saya akan beritahu. Dalam minggu ketiga nanti saya beritahu lah. Bila kena hantar mana short talk punya video. Dan juga hasil daripada reflection interview yang you lakukan terhadap leader. Berkaitan cabaran kepimpinan yang dihadapi oleh pemimpin yang you ni. Dan yang terakhir, portfolio ni yang terakhir. Sebab you nak buat overall reflection dan sebagainya, mestilah dah habis betul. Kalau belum habis macam mana nak buat reflection? Itu namanya mengarang nanti. Belum habis lagi bincang, dah buat reflection. Ini maknanya memang e-portfolio yang terakhir. Biasa saya berikan e-portfolio ni kena hantar, maknanya sebelum final exam lah. Final exam tu bukan exam subjek ni, tapi final exam university lah yang mungkin you ambil paper-paper lain yang ada exam. Jadi before exam, sebab markah-markah you all ni saya akan kena masukkan sama dengan markah subjek yang lain. Jadi sebab tu paling ni maknanya masa you nak buat exam, maknanya you dah hantar lah. Dah hantar untuk e-portfolio. Jadi bila katakan study week ataupun exam mula, maknanya untuk dynamic leadership tu dah tak ada lagi. Dah tak ada hutang, maknanya you dah habis lah semua. Sebab you dah settlekan sebelumnya. Okay? Sebab markah tu kena masuk dengan subjek yang lain nanti. Okay, ada nak tanya sampai di sini? Ada? Kalau ada, kan? Sebab tu satu lagi saya tahu bahawa untuk dia punya penggunaan bahasa untuk this class, sama ada assignment ataupun presentation, short talk, maknanya hanya 2 bahasa saja dibenarkan. Iaitu dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Melayu. Okay. Jadi siapa yang rasa selesa menggunakan bahasa Melayu, gunakan. Sebab subjek kita ni bukan subjek bahasa. Bukan subjek bahasa. Bahasa itu adalah sebagai tool ataupun alat untuk menyampaikan. Yang kita nak bincangkan adalah tentang leadership. Jadi sebab tu kalau you rasa you prefer, you lebih selesa, lebih mudah in English, okay, you sampaikan dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau you rasa lebih berkembang kalau you nak sampai dalam gunakan bahasa Melayu, so you gunakanlah bahasa Melayu. No problem. Tapi 2 tu je lah. Jadi tak boleh bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Arab. Jadi tak boleh. Sebab banyak orang tak faham. Banyak orang tak faham. Termasuklah saya kot. Tak faham kalau you guna bahasa Arab, you guna bahasa Tamil, ataupun you guna bahasa Mandarin. Jadi bahasa boleh 2 saja. English, bahasa. Okay? Ada nak tanya? Doctor, I have one question. I have one question. Ya, Kumar. Yes, I'm Kumar. Yeah. The assignment is individual or group work? Individu. For all the 4 assignments, right? Ya, cuma presentation, presentation memang dalam grup, tapi grup itu adalah satu tajuk. Contohnya macam saya katakan tadi, leadership, team leadership. Dalam team leadership itu contohlah ada 4 subtopik. Jadi you ada 4 maknanya members dalam grup. So you bagilah untuk topik ni siapa yang akan bercakap. Topik ni siapa yang bercakap. Tetapi penilaian adalah by individual. Okay, thank you, Doctor. Bukan group, ya. Jadi semua individu. Dynamic leadership semua individu. Dia tidak ada grup macam mana kepimpinan tu kita menilai grup, sebab dia maybe sebab tu saya katakan dia different dengan subjek yang lain.
Boleh dengar? Boleh, Okay. Dato'. Okay, tak ada penilaian untuk grup, ini semua individu. Okay, clear Doktor, yang e-portfolio tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa ya? Tak apa, nanti satu masa saya share kot. Okay. Dalam bentuk dia you tahu tak portfolio you pernah buat tak? Dalam tak pernah. Tak, cuma lah. Kalau yang sebelum ni, kalau tak you kena print you masuk dalam Ya, okay. Tu maksudnya you tak payah hard copy stop bantah. Tapi mungkin nanti tunjuk lah portfolio yang okay. Macam kopi lah. Kalau portfolio hard copy sebab kita maknanya secara dalam talian sebagai e-portfolio. Faham Masyara? Masyara boleh dengar? Okey, faham ya? So, lain? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Daya nak tanya, subjek ni ada WhatsApp group ke? Ada. Okey, siapa yang belum ada dalam senarai? Sebab saya masukkan yang saya dah dapat dia punya phone number lah. Jadi sekali lagi siapa yang belum ada boleh WhatsApp kepada saya untuk saya dapatkan nombor tu. Nombor telefon saya 012 7721 037. Saya ulangi 012 7721 037. Jadi kalau saya dapat nombor-nombor tu saya bolehlah masuk dalam WhatsApp group. Jadi nanti saya semak setakat ni berapa orang yang ada dalam ni. Dalam saya punya record lah yang ada dalam WhatsApp group yang saya dah buat tu lah. Based on maknanya mereka yang menghantar maknanya message ataupun WhatsApp kepada saya. Untuk 01 baru ada 13 orang yang ada dalam grup tu lah. Jadi kalau tengok senarai ni saya tengok dah ada 30. Maksudnya memang ramai lagi lah yang belum ada. Jadi sebab tu saya minta you all WhatsApp memberitahu saya dan section 01. 02, sorry, you 02. Oh ni 02 kan? Sorry. Saya tertengok yang 01 tadi. Okey, nanti jap. Yang 02 orang Okey. Yang section 02, section ni telah 21 orang lah. Maksudnya mungkin ada dalam lebih kurang 9 orang lagi yang belum ada. Yang belum WhatsApp saya lah. Sebab tu saya nampak ada tu mana Faizah Sazali tak ada dalam WhatsApp group. Memang sebelum ni saya tak dapat lah. Jadi kalau saya dah dapat hari ni, insyaAllah saya akan masukkan dalam WhatsApp group kita lah untuk Dynamic Leadership section 02. Okey? Ada lagi nak tanya? Lagi satu, Prof. Ya. Macam mana dengan attendance? Dia ada QR code ataupun manual? Dia gini je lah, attendance tu saya nanti setiap tu saya satu lagi bagi saya sebenarnya begini attendant ni saya mengharapkan you all ada ni lah, kalau rasa penting rasa ni inilah sebab tu saya tak akan pergi
oh yang ni kurang berapa ni dan sebagainya. Ya, jadi saya open saja. Ya, open saja. Ya, terutamanya ni master dan PhD, postgraduate student. Dia bukan undergrad, bukan budak sekolah lagi lah. Nak kena ambil ni dan sebagainya. Okey? Tapi nanti bila akhir biasa saya akan minta ambil. Saya ambil kamera, ambil gambar je lah. You buka video kejap, saya ambil ni. Itu jadi saya punya bukti makna kehadiran you all lah. Okey. Simple je. Simple je. Sebab tu macam saya katakan, saya faham. Kadang-kadang ada yang kadang-kadang ada yang part time. Part time ni biasa Pak Hadi maklum je lah. Jadi jangan ni tentang kehadiran jangan terlalu ni lah. Sebab tu saya katakan WhatsApp group ni penting. Kalau saya ada meeting penting. Doctor, I think someone on the mic. Someone on the mic. We can hear the echo. Ada siapa tu? Tadi okey. Okey. Nampak dah okey lah tu. Jadi macam tu lah. So, saya kata kalau saya lewat ke ataupun saya memang tak boleh ni sebab tak boleh online dan sebagainya, saya akan mention dalam WhatsApp group lah. Sebab tu you tak payah tunggu-tunggu. Kalau saya katakan today sebab saya ada meeting penting dan pukul 4 tu tak habis, mungkin baru start pukul 3 ke pukul 3.30 baru start. Jadi saya akan beritahu lah. Kita akan mula kelas pada pukul 5 petang macam tu. Jadi you tak payahlah masuk daripada awal-awal tunggu-tunggu saya tak ada kan. Jadi sebab tu pentingnya WhatsApp group tu. Saya akan kongsi tentang kelas ni melalui kita punya group. Okey. Faham boleh Hello. Boleh doktor? Okey, terima kasih Prof. Boleh doktor. Yeah. Doktor. Ada lagi nak tanya? Silakan. Go Cheng Kim. Ada nak Clear, clear. Setakat ini so far so good. Clear. Okey. Nanti ni. Okey doktor. Okey. Kalau tak ada, okey. Just seterusnya lah. Cuma pada petang ni saya nak tanya you all sekejap je dah pukul 5 sebab tu saya kata kalau kita pun online ni saya tak akan lama-lama lah. Okey. Okey, untuk seterusnya saya nak tanya you all lah, masing-masing boleh berikan pandangan, pendapat masing-masing punya ni lah saya nak tanya why study leadership? You sendirilah. Jangan jawab kat saya sebab elective university. Okey. Jawapan yang lain. Why study leadership? Jangan you jawab tadi sebab elective university saya wajib ambil. Macam pensyarah kata, saya kata tadi, kalau tak ambil tak boleh grad. Apabila nanti nak submit dan sebagainya, oh elective university belum ambil lagi. Belum cukup 3 kredit. Okey, kena daftar dulu. Jangan tu lah. Bukan sebab tu lah. Why study leadership? Siapa nak beli ni? Siapa nak beri ni? Why study leadership? Ni kita tanya dulu yang ni TS Dr. TS Haslinda, lecturer kita dari UTM. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okey, kenapa? Doktor punya soalan kenapa kita study leadership ya? Why study leadership? Sebab saya rasa leadership tu, kepimpinan tu semua orang ada. Semua orang dan semua orang akan ada skill leadership tu, cumanya skill ni dia kena asah. So kita kena develop lah skill tu. So macam mana kita berkomunikasi dengan macam mana kita lontarkan idea, tu semua adalah
orang kata ciri-ciri dalam leadership lah. Seorang, maksudnya semua orang memang ada leadership. Dan saya rasa saya perlu belajar sebab saya rasa saya daripada sekolah lagi memang ada ciri-ciri tu sebab arwah ayah saya memang tentera. So leadership skill tu memang dah diturunkan kepada anak-anak. So daripada sekolah lagi saya memang jadi ketua pengawas, debater dan sampai sekarang pun saya jadi lecturer kan. Maksudnya skill macam skill kadang-kadang leadership ni macam kita kena banyak bercakap kan. Maksudnya kita banyak contoh macam lecturer lah, kita mengajar. Sebenarnya kita menjadi contoh lah bila kita ada skill leadership tu. Sebenarnya kita macam anak murid kita tengok apa yang kita cakap dan tengok apa kita punya apa orang kata bukan saja konten yang kita beri, tapi dia tengok juga dari segi kita punya tu lah tadi leadership ni macam kita kata contoh macam ni lah. Bila kita tengok orang tu bercakap, seorang pemimpin tu mesti kita tahu, kita nampak aura dia. Kan kita tengok contohnya Tun Mahathir ke ataupun kita tengoklah siapa-siapa pemimpin yang kita rasa yang kita biasa kan tengok ni, kita tengok dia ada aura dia, kan ada aura leadership dia kat situ. Saya rasa macam best lah subjek ni. Saya memang suka kalau bab leadership ni. Sebab saya belajar banyak semua IT punya subjek. So bila dapat subjek yang elektif yang ada leadership dan yang bukan yang saya punya feel, saya rasa best lah. Saya nak explore lebih lah. Lepas tu saya dah tengok konten dia, syllabus ni punya konten. So sepanjang 14 minggu kita belajar ni, kita akan belajar teori leadership. So jenis-jenis apa? Jenis-jenis teori, jenis-jenis apa. Bila so nanti kita boleh relate lah. So bila kita dengar seorang pemimpin macam dia bercakap ke apa, kita boleh tahu dia ni jenis macam mana. Apa kriteria yang ada, kenapa dia ni bagus, apa ciri-ciri kriteria yang bagus untuk seorang leadership. Banyak sangat saya cakap, Doktor. Okey. Saya senang lah. Sebab tu saya tak ada macam bukan kita matematik masyarakat tu 2 pelajar pun 1 tambah 1 2. Jadi bukan macam tu lah. Sebab tu kalau you all tengok tadi saya dah beritahu bahawa kelas dynamic leadership adalah kelas activity. Penilaian adalah based on activity, bukan seperti sorry to say lah subjek lain maknanya you kena menghafal. Sebab tu kadang-kadang saya kata sorry to say, kebanyakan kita ni hypocrite, kita nak score A kali tu 3 hari 3 malam tak tidur. Sebab nak baca daripada telentang menungging, dari menungging ke tiarap, dari kulit ke kulit baca, dan bila periksa boleh jawab. Tetapi seminggu lepas periksa hilang semua, tanya balik semua tak tahu. Sebab dia punya climax adalah menjawab masa peperiksaan tu. Lepas tu data tu. Tapi dynamic leadership bukan. Kita lebih kepada aktiviti. Kepada aktiviti. Bukan nak suruh you menghafal ke ini dan sebagainya. Sebab tu saya katakan satu lagi subjek ni macam yang TS Nohazinda kata, kita harapkan menjadi menarik sebab kita sendiri sebenarnya. Sebab tu kita sharing yang berkaitan tentang leadership. Saya pun banyak maklumat ataupun info-info baru lah bila dalam dynamic leadership ni apabila sharing dengan my student lah, bercerita tentang leadership di sekolah, di tempat kerja mereka, pengalaman mereka dan sebagainya. Sebab tu saya harapkan kelas ni maknanya dia bukan satu yang macam saya katakan kita mengajar kat sekolah tu, pelajar kita dah ready dengan bolpen dan kertas. Apa cikgu nak cakap dia catat. No, kita adalah sharing. Maknanya berkongsi. Sebab satu lagi ilmu tentang kepimpinan ni sangat dekat dengan kita. Kalau you nuklear, belajar tentang nuklear, tadi ada kawan kita yang chemical kan. You balik dah tak ada ilmu tu. Tak ada tentang nuklear tu, tentang kimia tu kan. Tetapi bila leadership kat mana-mana je kita keluar, dekat sangat dengan kita lah. Maknanya kita punya knowledge dan experience tentang leadership tu sangat terbuka sebenarnya. Sebab itulah saya katakan mudah-mudahan dia menyeronokkan sebab kita akan berkongsi dengan apa yang dekat dengan kita sebenarnya. Okay, terima kasih TS Nohazinda. Mungkin ada yang lain? Why study leadership?
Mungkin nanti ni kan sebelah dia kalau dalam Oh. Okay. apa? Oh, salah. Boleh. Ayatul. Okey, terima kasih Ayatul. Nanti ni Okey doktor, saya kongsi sedikit ya. Pada pandangan saya berkaitan dengan leadership ni, dynamics ni, setiap seorang tu dia punya cara kepimpinan dia berbeza. Mungkin dia lebih kepada autokratik ataupun demokratik ataupun laissez-faire. Kalau kita nampak seseorang tu, kalau yang ni, saya rasa subjek ni boleh membentuk saya mengenal pasti sama ada dia tu jenis kepimpinan macam mana. Jadi daripada situ kita boleh predict, orang ni memerlukan ni sebenarnya. Jadi kita perlu bergerak seperti dia, kehendak dia. Jadi kemungkinan besar subjek ni akan bantu saya predict ataupun kita boleh analisiskan sama ada orang tu memerlukan kehendak dia dan apa yang patut kita buat pun kita dapat analyse lah. Kemungkinan besar itu akan membantu saya melalui pembelajaran ni nanti. okey. Terima kasih nanti. Yang lain? Ada yang lain? Adelina. Yes, Nah, okey. ada? Why tadi? Okay. Okey, bagi pandangan. Alright. Okay. So, boleh doktor boleh. Okay. So, pada opinion saya, okay, kenapa kita study leadership? Sebab saya rasa everyone is born to be a leader. Maksudnya setiap orang ada ciri-ciri kepimpinan dalam diri dia. Sama ada kepimpinan dia, dia nak memimpin dalam secara macam yang kawan-kawan sebut tadi, secara dinamik ke, secara autokratik ke, demokrasi ke. Setiap orang ada ciri-ciri kepimpinan dalam diri dia. So sebab itulah macam saya ambil subjek ni pada semester 1 sebab saya rasa macam subjek ni penting dalam diri saya sebab saya pun seorang guru. Okay, saya seorang guru yang mana saya mungkin memimpin murid-murid dekat sekolah. Jadi bila saya memimpin murid-murid dekat sekolah, maksudnya contohlah saya masuk kelas A, gaya pimpinan saya mungkin berbeza. Saya masuk kelas B, gaya pimpinan saya berbeza. Dan masuk kelas C, gaya pimpinan saya yang berbeza. Sebab itulah saya rasa subjek ni dinamakan dynamic of leadership kot. Maksudnya dynamic, benda yang tak statik, benda yang berubah-ubah. Maksudnya contohlah macam kalau kita kat sekolah, gaya pimpinan kita mestilah kita dengan budak-budak mungkin pimpinan lebih lembut berbanding macam kalau dalam sistem ketenteraan ke ataupun sistem mahkamah ke, mungkin pemimpin setiap organisasi tu berbeza. Jadi macam saya rasa subjek ni perlu untuk dipelajari oleh setiap orang, termasuk juga saya, supaya saya pun dapat belajar macam mana kalau berhadapan dengan situasi macam ni, ada kepimpinan macam mana yang saya applykan. Kalau berhadapan dengan situasi lain, kepimpinan macam mana yang saya boleh apply. So macam itulah. So that's why subjek ni saya rasa university
pilihan universiti untuk student pilih. InsyaAllah. Itu saja dari saya, Doktor. Thank you. Apa kita buka kepada siapa yang ingin memberikan pandangan masing-masing ya berkaitan dengan persoalan saya adalah why kenapa kita kena belajar kepimpinan. Ada lagi? Doktor, kalau saya nak cuba ni, Doktor. Assalamualaikum. Okey, bagi saya dah leadership ni, kepimpinan ni, kita tak perlu nak tengok jauh, tak perlu nak tengok kepimpinan kita terhadap orang lain. Kita hanya boleh tengok daripada skala yang kecil. Maksudnya kepimpinan kita kepada diri kita. Contohnya, bila kita pun actually pemimpin. Walaupun kita bukan dalam organisasi, kita ni pemimpin. Kita mimpin apa arah tuju hidup kita. Kita yang mimpin kita punya flow hidup kita. So bagi saya lah, kalau kita gagal nak mimpin diri kita takkan mampu kita nak mimpin dalam keluarga, apatah lagi nak mimpin dalam organisasi. Itu pendapat saya lah. Okey. Terima kasih semua atas pandangan tentang why study leadership. Kenapa kita sebenarnya harus belajar tentang kepimpinan. Yang pertama tentulah seperti yang rakan-rakan kita katakan tadi, banyak I must have leadership skill to be a leader. Jadi sebenarnya ini penting kita kena faham. Sebab tu kebanyakan orang apabila bercakap pemimpin katakan dia kata saya bukan pemimpin, saya orang biasa. Saya bukan pemimpin, saya pengikut. Saya bukan pemimpin, saya hanya seorang bujang yang tinggal di satu keluarga yang jauh daripada masyarakat. No, sebab apabila kita bercakap tentang manusia, mereka semua adalah pemimpin. Sebab tu macam kalau kita terutamanya, sorry to say, dalam ni kita ada yang non-Muslim, minta maaf, saya hanya merujuk kepada Islam sebab yang saya faham. Yang lain saya tak faham, saya tak boleh nak komen lah, tak salah. Sebab tu dalam Islam mengatakan bahawa manusia itu adalah pemimpin. Iaitu disebut sebagai khalifah. Khalifah. Dan sebab tu juga dikatakan bahawa manusia adalah sebaik-baik, semulia-mulia makhluk yang dijadikan oleh Tuhan. Bagi Islam, badannya makhluk yang semulia-mulia makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah banyak makhluk yang dijadikan oleh Tuhan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang memimpin makhluk-makhluk yang dijadikan adalah manusia. Adalah manusia. Sebab tu kita kena belajar kepimpinan ni adalah kita sebagai leader. Jangan kata kita bukan pemimpin, saya cikgu biasa aja. Sebab tu bila kita bercakap pemimpin ni tadi, bukan memanglah yang besar tu, yang lebih ni dalam organisasi, dan organisasi itu pun macam-macam. Yang paling kecil dalam organisasi itu adalah dalam organisasi keluarga. Dia bertindak sebagai ayah ataupun ibu. Maknanya kalau dalam keluarga, pemimpin utama adalah ayah, pembantu pemimpin adalah ibu, dan anak-anak itu adalah pengikut. Okey. Kalau di sekolah, kalau saya nak ambil, paling tidak apabila kita sebagai seorang guru berada dalam kelas, kita adalah pemimpin kepada pengikut-pengikut kita. Siapa pengikut kita? Adalah pelajar-pelajar yang ada dalam kelas kita tersebut lah. Sebab tu kita jangan kata, saya bukan pemimpin. Sebab tu bila kita katakan kita nak menjadi pemimpin ni tadi, maknanya maknanya kita akan banyak skill, kemahiran. Sebab tu siapa yang mengambil education, sama ada di IPG, sama ada di universiti,
Sebab tu dia diajar macam mana nak mengajar, macam mana nak menyampaikan, sampai macam mana nak buat soalan, macam mana nak mengajukan soalan kepada pelajar, macam mana nak reaksi, memberikan reaksi atas jawapan-jawapan yang diberikan oleh pelajar. Macam yang kawan kita kata tadi, macam mana nak berhadapan dengan pelajar-pelajar yang pelbagai kerana dan sebagainya. Maknanya di sini kita perlu ada skill. Kita perlu ada skill, perlu ada kemahiran. Sebab kita leader. Sebab tu kita kalau dalam kursus perguruan dulu, di IPG ataupun dulu disebut maktab perguruan, kita telah diajar skill-skill untuk menjadi guru. Untuk menjadi guru. Dari segi penyampaian macam mana, cara nak menulis katakan dengan papan tulis pun diajar macam mana nak menulis tu. Jadi sebab itulah kita belajar tentang kepimpinan ni adalah sebab kita perlukan skill, kemahiran sebagai pemimpin. Sebab kita adalah sebagai pemimpin. Sebab tu satu lagi, ini untuk mengingatkanlah, kita kena faham bahawa sebab Tuhan menjadikan kita, saya katakan tadi, adalah sebaik-baik makhluk, iaitu dikatakan manusia, semua manusia ini adalah khalifah. Khalifah ataupun pemimpin. Jadi dengan makhluk yang mulia ini, maknanya yang tidak ada dalam makhluk yang lain yang diberikan oleh Tuhan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala adalah kejadian manusia itu diikuti dengan dianugerahkannya dengan akal fikiran. Akal fikiran. Jadi sebab itulah manusia diminta untuk pertama memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri mesti menggunakan akal fikiran. Sebab tu kita dikatakan semula makhluk dijadikan Tuhan sebagai pemimpin. Sebenarnya di dunia ini kita penuh dengan ujian. Minta maaf, kena ada kalau ada ustazah, ada ustaz ni tolong betulkan saya. Sebab kita pemimpin itulah kita diuji. Sebab itulah kalau dalam Islam Tuhan menjadikan syurga dan neraka. Betulkan saya kalau saya salah. Sebab itu Tuhan mengatakan, Allah mengatakan yang menjadi penghuni syurga ataupun neraka adalah manusia. Maksudnya apa? Manusia yang mengikut perintah Tuhan, meninggalkan apa yang dilarang, insya-Allah dia akan menjadi penghuni syurga. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang tidak mengikut perintah Tuhan, berbuat sesuatu yang dilarang, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Masuk syurga ataupun neraka juga adalah juga bergantung kepada sejauh mana manusia itu dapat memimpin dirinya. Memimpin dirinya. Sebab tu dalam kepimpinan ini, terutama dalam diri, sebab tu Tuhan berikan kita akal. Sepatutnya akal lah yang menguasai hawa nafsu. Bukan sebaliknya, apabila kita gagal memimpin diri kita, hawa nafsu yang menguasai akal fikiran. Itu yang bila hawa nafsu maknanya menguasai akal fikiran, antaranya lah, itu yang berlaku dalam yang hari ini kita nampak lah, berlaku salah guna kuasa, berlaku rasuah, berlaku manusia membunuh manusia, berlaku ibu membunuh anak, macam yang 2-3 minggu lepas kan, yang heboh di Melaka kan. Betul betul Aslinda Betul. Seorang budak itu sepatutnya sebagai pemimpin, sepatutnya dia melindungi anak-anak, dan apatah lagi anak itu anak dia sendiri. Patutnya dilindungi, bukan dibunuh. Sama juga macam yang di Kota Tinggi hari tu 2 minggu lepas, bagaimana seorang suami menembak mati isterinya, kemudian ditanam di Bandar Penawar. Ada kan, dengar kan? Ya, betul.
Sepatutnya kalau dia sebagai pemimpin, dia melindungi isteri. Dia menggunakan akal, bukan menggunakan hawa nafsu. Menggunakan emosi. Kita tak tahu mana yang betul lah, maknanya ni kalau kita ambil kepada berita, kalau betul, betul lah. Kalau tak betul, maka tak betul lah. Sebab kita pun tak berjumpa kepada berkenaan. Dikatakan bahawa masalah maknanya yang berlaku, yang menyebabkan si suami membunuh isterinya adalah disebabkan oleh cemburu. Sebab tu sebagai manusia dia berikan akal, dalam Islam pun ada, senang saja, dia tak suruh bunuh. Dan apabila ada pasangan kita yang kita katakan tadi apa nama dia, macam ada orang kata ada dah tak taat lagi lah kepada kita kan, sepatutnya dia kena taat. Senang kalau dalam Islam maksudnya kita ceraikan saja, tak payah bunuh. Betul? Sebab dia dah tak rasa, dia tak, maknanya kita ni tak boleh jadi maknanya contohlah suami yang baik, tak boleh menjadi pemimpin pada mereka, pada yang berkenaan, dan berkenaan tu pula dah ada fair dengan orang lain yang dianggap maknanya orang lain tu lebih boleh melindungi dia. Senang aja, Tuhan dah kata, maksudnya kita lepaskan saja. Dan mudah-mudahan kalau itu berlaku dan kita saya maknanya insya-Allah Tuhan akan beri kita yang lebih bagus lagi. Yang isteri ni curang, betul? Jadi dia akan beri kita pada yang lebih bagus lagi. Bukan kita disuruh bunuh. Yang jadi bunuh tu adalah disebabkan oleh emosi menguasai akal fikiran. Rasa dendam, rasa marah kita kepada ni lah kan. Padan muka kau. Nak lagi kan? Aku tembak kau. Baru kau rasa. Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya kena simple. Dia tu ni. Maknanya kalau tu maknanya kita ni. Tapi sebab itulah saya katakan tadi, apabila maknanya individu itu sendiri tidak dapat mengawal diri dia. Maknanya dia tidak menggunakan akal tetapi hawa nafsu, itu yang berlaku. Sama juga dengan rasuah. Sebab tu kalau saya nak share, mungkin 5-6 tahun yang lepas lah, saya ada, mana kita didedahkan oleh pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, mengatakan bahawa lebih kurang 30%, besar tau 30%. Maknanya kalau ada 3 orang, 1 terlibat, mana pegawai muda, maknanya penjawat awam muda, terlibat dengan salah guna kuasa dan rasuah. Sebabnya apa? Sebab yang berkenaan sebenarnya dia tidak dapat maknanya memimpin diri dia. Dia lebih saya kata tadi mengikut hawa nafsu. Sebagai contoh, kalaulah kita sebagai penjawat awam yang baru berkhidmat, kita tahulah kalau dalam perkhidmatan awam, maknanya kita berkhidmat, katakan contohnya lah, saya katalah kalau hari ni masuk allowance dan sebagainya, tolak EPF dan sebagainya, gaji kita bersih lebih kurang 2,500 lah. Dah tolak sana sini, ada allowance rumah ke sekolah dan sebagainya. Ni yang baru 2,500. Sebab tu dengan pendapatan 2,500 tu, kita harus mampu menggunakan dengan baik. Betul, kita mana satu daripada keperluan untuk tempat tinggal, kita perlu rumah. Kalau kita tak mampu beli rumah sebiji, paling tak pun kita kena sewa. Sebab untuk kita tinggalkan. Kalau sewa rumah pun yang murah-murah pun dan 6,700, daripada 2,500 berapa baki dia? Kemudian kita juga rasa sekarang kenderaan itu adalah satu keperluan. Kita perlu beli kereta. Sebab tu dengan pendapatan 2,500, sewa rumah 6,700, mana boleh beli kereta yang bayar bulanan tak lebih 500. Maksudnya apa? Kena beli Pero 2, Azia ataupun Beza saja. Jangan mula kerja dah terus nak beli Honda Civic, nak beri Vios yang harga 80-90 ribu. Yang bulanannya dah memang 1,000 lebih. Ataupun paling kuranglah bayar 9 tahun pun 800-900. You imagine, rumah dah 6-700. Gaji 2,500.
belum duit minyak lagi. So Hello, boleh dengar? Boleh doktor. Okey. Jadi sebab tu saya katakan tadi, kalau yang muda ni maknanya dia tu nak bergaya sebab dia punya hawa nafsu tadi kan. Ya. Nak pakai Civic, nak pakai Vios yang mahal-mahal lah, yang harga paling kurang 70-80 ribu. Ya. Itu yang akhirnya dia menghadapi masalah kewangan. Nak bayar kereta, nak bayar sewa rumah, nak kos minyak, makan, minum dan sebagainya. Sehingga 2,500 tak cukup. Itu yang membuka banyak ruang-ruang untuk penyalahgunaan kuasa, rasuah dan sebagainya. Ya, ini maksudnya saya katakan tadi, maknanya dia yang tidak dapat untuk mengawal diri dia sendiri. Dan begitu juga apabila kita menjadi contoh, saya katakan, organisasi kita ambil yang kecil. Ya, sebab tu kalau kita lihat, ini dah mungkin hampir 30 tahun yang lalu lah. Sebab tu siapa yang nak mendirikan rumah tangga, dia kena ikut kursus perkahwinan. Apa tujuan dia? Adalah untuk memberikan tadilah ilmu dan kemahiran-kemahiran mengurus rumah tangga. Sebab dia dah ready jadi pemimpin. Sebab kenapa apa? Kalau tak ikut kursus ni, lebih sebelum ni mungkin banyak perkara-perkara yang lebih ni lah, yang berlaku lah sebab dia tidak ada pengetahuan. Sebab tu biasanya kalau you all masih ingat lah, kecuali yang muda belum berkahwin, mungkin belum sempat kursus, tak boleh nak share, nak berkongsi kan. Sebab tu antara modul-modul adalah macam mana tanggungjawab isteri, macam mana tanggungjawab suami, macam mana dalam berumah tangga dan sebagainya. Sebab tu berumah tangga ni bukan disebabkan hawa nafsu. Sepatutnya orang yang nak mendirikan rumah tangga, dia tahu, dia dah bersedia untuk memegang ataupun memikul amanah sebagai pemimpin. Jadi untuk pemimpin ni dia kena banyak lah belajar ni skill tadi untuk kepimpinan. Nanti kalau dah ada anak macam mana dan sebagainya. Sebab tu kita katakan apabila seseorang itu telah berubah daripada bujang kepada berumah tangga, maksudnya dia perlu ada kemahiran-kemahiran dalam mengurus rumah tangga. Dan dia sendiri pun harus berubah. Ini penting. Ini penting. Sebab tu kalau kita lihat pada hari ini, banyak kes-kes penceraian, perpisahan dan sebagainya. Antaranya adalah disebabkan oleh ilmu dan kemahiran rumah tangga yang sangat kurang. Kebanyakan orang yang berumah tangga yang macam ni, bila dia nak berumah tangga, dia lebih kepada hawa nafsu. Orang lain ada pasangan, saya nak ada pasangan. Orang lain ada suami, ada isteri, saya juga nak ada suami dan isteri. Orang lain ada anak, dia pun nak ada anak juga. Tetapi dia tidak maknanya bersedia ataupun tidak ada ilmu macam mana nak menjadi tadilah, saya katakan tadi sebagai ketua dalam rumah tangga. Skill kemahiran. Sebab tu saya katakan, bila ni maksudnya apabila kita dah bersedia untuk menjadi pemimpin, maka kita juga perlu berubah. Berubah. Ini penting. Sebab kalau tak berubah, itu yang banyak berlaku lah. Banyak berlaku. Contohnya, kalau macam katakanlah dalam rumah tangga, sebab dia tidak ada ni, maksudnya dia ingat sonok-sonok, dia masih sonoknya macam dia bujang dulu. Kalau yang lelaki-lelaki masih banyak suka bersama dengan kawan-kawan, dah tak boleh. Sebab kita dah ada tanggungjawab. Maksudnya contohnya pasangan kita tu mengharap perlindungan kita. Sorry to say lah kalau saya nak share di sini. Sebab tu ada yang tak bagus sebenarnya. Contohnya saya katakan contohlah, dia dulu bujang, kaki memancing. Pantang cuti dia pergilah. So okey waktu dia bujang. Dia mengurus diri sendiri kan. Dia nak pergi mancing tak balik 5 hari pun tak apa. Tapi apabila dia dah berumah tangga, tak boleh lagi nak ikut macam tu. Sebab apa? Dia dah ada tanggungjawab tu. Dah ada tanggungjawab tu. Jadi itulah nanti yang akhirnya akan menimbulkan keadaan-keadaan yang boleh menjadikan kalau kita katakan rumah tangga menjadi goyang. Tak kukuh.
berumah tangga, kenapa kita nak menikah? Sebab orang lain menikah. Kenapa kita nak ada anak? Sebab orang lain ada anak. Tapi kita tak bersedia. Kita masih nak seronok dengan sebelum kita berumah tangga. Kawan memancing, kawan pergi, sekarang ni antaranya lah, maknanya motor-motor besar. Motor besar ni kalau buat isteri okey. Ada setengah tu dia pergi sama grup dia je. Sama geng-geng dia je, isteri, anak-anak tinggal di rumah, ataupun kalau kita katakan belum ada anak, isteri ditinggal. Jadi keadaan-keadaan yang inilah akhirnya nanti kita tahulah bila keadaan macam ni yang menyebabkan iblis dan syaitan tu lebih dekat lah kan. Mencucuk-cucuk lah, mengasuh lah. Apa ada suami macam ni, lebih baik cari orang lain, cari kawan lain, cari ini, mengadu kat orang lain, dan mengadu itu tak pada orang yang sepatutnya, yang menyebabkan akhirnya sebenarnya ada yang mengambil peluang dan kesempatan dan sebagainya. Ini saya katakan, maknanya skill tu mesti ada. Sebab tu kalau kita tengok orang dulu, cikgu, orang dulu bila sesuatu, selalu yang dia berikan satu pertanyaan ialah dah fikir masak-masak. Fikir masak-masak tu bukan macam kita masak lah kan. Dah masak, maksudnya ialah kita dah fikir secara mendalam ke belum? Maksudnya kita dah bersedia, kita dah ada kemahiran-kemahiran tu ke tak? Kalau tak nanti susah. Bukan main-main, jangan main-main. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa mana kita belajar tentang kepimpinan. Sebab kita akan menjadi pemimpin. Dan bila jadi pemimpin tu banyak skill, ilmu yang kita tak tahu. Sebab itulah maksudnya dalam ni, dalam pelbagai ni tadilah, dalam pelbagai bentuk, pelbagai cara untuk kita mendapatkan kemahiran dan ilmu tu tadi. Kadang-kadang macam kita kongsi-kongsi macam ni pun dapat ilmu juga. Berdasarkan pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain. Tak langsung kita akan dapat ilmu. Sebab tu kita adalah menjadi pemimpin. Sebab tu saya katakan tadi, kita perlukan banyak kemahiran. Selain daripada itu tentulah yang keduanya adalah untuk kita menjadi pemimpin yang berkesan, kita mesti memiliki banyak pengetahuan dan juga kemahiran. Dan pengetahuan dan kemahiran ini boleh kita dapat apabila kita belajar tentang leadership, tentang kepimpinan. Maknanya betul lah. Kalau kita belajar tentang, saya katakan tadi sebagai maknanya kelas memasak, maknanya kita akan tahu jadi maknanya perkara yang berkaitan masak-memasak. Tapi kalau kita ni, sebab kita yang paling dekat adalah kita semua manusia pemimpin, untuk kita menjadi pemimpin yang efektif, maknanya kita kena banyak ilmu dan kemahiran yang berkaitan. Terutama kepimpinan ini sangat luas. Sangat luas. Sebab tu kan nanti kalau ada mana kita dah belajar banyak, ada skill yang banyak. Sebab tu setiap masalah yang kita hadapi, kita tak stres. Kita tak gelabah. Sebab kita tahu kita banyak sebenarnya ilmu dan kemahirannya kita ada. Jadi sesuatu itu macam tidak mengejutkan kita. Ini penting. Ini penting. Sebab daripada itu tadilah maknanya kita belajar tadi, kita ada banyak ilmu dan kemahiran menyebabkan kita dapat mengharungi tugas dan tanggungjawab sebagai pemimpin ini dengan lebih bagus, lebih baik, tidak emosional. Tidak macam saya katakan tadi, kadang-kadang kita cepat melata, menggelabah dan sebagainya. Ini sangat penting lah. Ini antara lah why study leadership. Sekali lagi saya katakan, kita kena belajar leadership sebab kita semua adalah leader. Jadi untuk menjadi leader yang efektif, kita perlu banyak pengetahuan dan kemahiran. Sebab tu dalam konsep Islam sendiri pun tentang nak dapatkan pengetahuan ni, dia mengatakan bahawa kalau saya dalam Islam minta maaf kalau saya salah tolong betulkan. Jadi apabila berkata ilmu ni, maknanya kita diingatkan bahawa seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Maksudnya kita kena
persediaan kita untuk hidup, mana kena banyak ilmu dan kemahiran yang kita kena tahu. Kita membayangkan kita akan hidup 1000 tahun lagi. Maknanya bila tu maknanya kita pun tak katalah dah cukup, besok saya mati dah, buat apa nak belajar lagi. Jadi tak belajar lah kan. Macam kat sekolah, kat organisasi, setengah-setengah pemimpin, kat sekolah ni jadi pengetua guru besar, kadang-kadang dia seniority, kadang jadi pengetua guru besar ni dia dah very senior lah. Kadang-kadang nanti 2 tahun lagi nak pencet, katakan. Jadi dia tak buat apa-apa sebab dia dah 2 tahun lagi apa buat. Maknanya tak boleh macam tu. Jadi dari segi ilmu dan kemahiran tu, kita kena menganggap bahawa kita akan hidup 1000 tahun lagi. Jadi kita dahagakan untuk berhadapan, untuk menghadapi keadaan 1000 tahun tu, kita perlu banyak ilmu dan kemahiran. Sebab tu kita tak didik. Tetapi sebaliknya, kalau tentang beribadat, kita beranggapan seolah-olah esok kita akan mati lah. Besok kalau saya mati ni kan, bekalan tak cukup lagi. Itu yang kita banyak ibadat. Jangan pula kita pula terbalik. Tentang ibadat 1000 tahun lah. Nantilah dekat-dekat mati nanti saya taubat lah. Kami tak tahu sebenarnya dah terlalu dekat. Untuk maknanya kita meninggal dan peluang untuk beribadat tu tak ada. Okay. Jadi kalau ilmu adalah 1000 tahun lagi. Seolah-olah. Kalau amal, seolah-olah esok kita akan mati. Akan mati. Jadi macam kita dah tak ada peluang lagi nak menambah amal ibadat kita. Sebab kita dah hampir sangat nak meninggal dunia. Tapi setengah orang tu yang berlaku sebaliknya lah. Apa dia merasa dia masih lama, dia kata tak apalah nanti dekat-dekat baru saya taubat dan sebagainya. Maknanya dia tak buatlah amal ibadat tu dengan sebaik mungkin. Sebab dia merasakan dia hidup 1000 tahun lagi. Lama lagi dia nak mati. Okey. Jadi sebab itulah sangat penting. Sangat penting untuk kita maknanya memiliki ilmu dan kemahiran dalam kepimpinan. Sekiranya kita ingin menjadi pemimpin yang berkesan. Pemimpin ni saya katakan kalau kita dalam organisasi untuk diri kita sendiri, kita menjadi individu yang orang kata yang sempurna lah. Walaupun kesempurnaan itu tak ada. Tetapi diri kita tu kita anggap maknanya lebih banyak kesempurnaan daripada kekurangan. Dan apatah lagi kalau kita dalam memimpin dalam organisasi yang kecil, sederhana dan besar. Lagi banyaklah keperluan untuk kita memiliki pengetahuan dan kemahiran tersebut. Okey, ada nak tanya? Ada nak tanya di sini? Halo? Ada nak tanya? So kalau tak ada, Doktor. okey. Saya nak tanya sikit lah komen doktor. Kita belajar in terms of, rasanya setiap yang nak jadi pemimpin tu ada ilmu-ilmunya. Tapi macam nak minta komen doktor, in terms of dalam organisasi ataupun office politik saya senang cerita. Bila bertukar ketua tu, bila ketua tu nak bawa something new, sometimes office politics tu tak macam against. So seorang dia yang ketua yang nak bawa perubahan ni pun sometimes terpaksa balik semula kepada satu is cara leadership yang lama, ataupun kalau dia buat sekalipun perubahan dia akan diboykot ataupun dipelekehkan lah. Tu satu. And then lagi satu komen nak minta komen doktor is that kita sebagai manusia ni biasanya kita ilmu yang kita belajar ni adalah ilmu, tapi apa yang kita nampak praktis ataupun kita nampak daripada role model kita yang kita jumpa hari ke hari, itu yang akan jadi lebih macam mendorong kita akan jadi macam dimol ke arah tu. So itulah nak minta komen doktor macam mana kita nak balance out. One is mungkin kita nampak cara kepimpinan tu sometimes tak efektif in terms of cara kepimpinan mungkin 10 tahun dulu compare dengan sekarang perlu ada perubahan, tapi sometimes keadaan tu sendiri tak membenarkan perubahan tu. Macam mana? Okey, terima kasih. Jadi saya rumuskan memang ini satu cabaran
Satu saya katakan sifat manusia ni dia lebih gemar kepada yang mudah. Ya, satu lagi dia rasa maknanya telah berada di comfort zone. Sebab tu saya katakan bila nak berlaku buat perubahan dan sebagainya. Ya, yang saya katakan tadi, yang macam cikgu kata tadi lah, mungkin ada yang menentang dan sebagainya. Ya, sebab dia dah merasakan apa perlunya yang sekarang dah okey. Ya, dah okey. Sebab ni ada antara sifat manusia yang menjadi kemaran lah kepada leader untuk membuat perubahan lah. Maknanya ada tentangan ni tadi, ada kumpulan-kumpulan ni yang kita katakan sebagai anti-establishment, ya. Maksudnya dia menganggap tak perlu buat apa dan sebagainya. Sedangkan seperti yang saya katakan sebahagiannya tadi bahawa ya, bila kita katakan keadaan dalam organisasi dan persekitaran organisasi yang terlalu cepat berubah, jadi menyebabkan juga kalau nak menjadikan organisasi itu kita katakan sebagai yang relevan, jadi dia juga harus berubah. Ya. Saya nak mengambil contoh. Mungkin nak share dengan cikgu lah. Boleh dengar tak? Hello? Boleh doktor. Boleh doktor. Saya nak share dengan cikgu pada satu masa. Satu masa waktu saya kanak-kanak dulu lah. Awal kanak-kanak. Tapi tak kanak-kanak sangat lah. Dalam sistem kita punya di negara kita lah. Pada satu masa dulu, tak silap saya macam awal 80-an ataupun akhir 70-an sehingga akhir 70-an. Mereka yang maknanya membawa motosikal ini masih tak perlu menggunakan topik leather. Jadi apabila kerajaan melihat pada masa itu, pemimpin melihatlah untuk melindungi penunggang-penunggang motosikal di Malaysia, sebab kes-kes sebelum ini bila berlaku kemalangan menyebabkan kematian penunggang motosikal, antara sebabnya adalah hentakan di bahagian kepala lah yang memang sangat sensitif, yang memudahkan maknanya yang terlibat kemalangan motosikal ni akan meninggal dunia. Jadi sebab tu apabila pada peringkat awal ditekankan supaya pengguna diwajibkan memakai, tapi tak wajib juga, dia mengambil masa lama juga maknanya transisi tu. Penentangan cukup besar, macam-macam alasan dia kata nanti leher patah, sebab helmet tu berat, yang betul-betul berkualiti memang berat, tetapi sebenarnya semua telah diuji. Maksudnya dengan keberatan topik akan menyebabkan leher urat, maknanya penunggang motosikal yang memakai tubuh geledah itu akan putus ataupun putus lah sehingga meninggal disebabkan berat. Tetapi itulah saya katakan, sebab masyarakat pada masa itu telah selesa menunggang motosikal tidak menggunakan topi geledah. Topi geledah. Okay, tetapi apabila akhirnya maknanya dah mula ni bagi masa dan nampak lebih jelas bahawa kalau pakai topi geledah ni lebih selamat bila berlaku kemalangan, dan akhirnya hari ini tak ada masalah. Orang boleh terima. Orang boleh terima. Sama juga dengan penggunaan macam saya nak share lah waktu, sebab tu macam saya share tadi, saya di UTM ni 1993. Jadi 1993 tahun 90-an, saya rasa tentang penggunaan teknologi di negara kita ni masih sangat kurang. Sangat kurang. Dan apabila contoh saya nak ambil UTM sebab Universiti Teknologi kan, dan nak lebih ni apabila kita dah lebih mantap dan sebagainya, semua kita nak pakai, semua pakai teknologi lah kan. Sebab tu macam saya katakan satu masa dulu, saya masih mengalami lah di UTM ni, apabila sampai semester nak bagi markah pelajar, dia ada marksheet yang kita kena tulis tangan tau. Student ini markah jumlah markah berapa, ada fakulti dan ada staf fakulti yang menguruskan markah A, macam kat sekolah lah pelajar A ada 7 subjek, dia ada 7
Tapi apabila kita dah nak mula menggunakan sistem, ya, jadi tak pakai lagi manual yang seperti itu, pada peringkat awal memang ada penentangan. Susahlah nak ni. Yang susah tu bukan apa, sebab dia kena belajar nak menggunakan. Sebab dia lah hari ni, ya, saya rasa tak ada lagi orang yang suka pakai manual. Ya, sebab tu contohnya macam markah, kalau mungkin sama kalau kat UTM saya nak share lah, UTM pun sama kot. Dia ada masa masukkan markah. Kalau katakan dia ada kata masukkan markah pelajar, tarikh akhir adalah pada 22 Mac, ya. Maksudnya ialah kita boleh masukkan markah 22 Mac, sampai pukul 11.59. Maknanya sistem masih buka dan kita boleh masukkan. Okey, tapi kalau secara manual, kata 22 hari bulan Mac, okey, markah air masuk, dia dah minta kepada kita 3 hari sebelum tu. Sebab nanti staff tak sempat nak masukkan. Kalau semua hantar 22 Mac, mana sempat manual. Dan tu yang kedua, bila hantar, nak kena pergi pejabat. Nak pergi pejabat, pukul 8 pagi, 5 petang. 5.30 petang nak hantar, dah tak ada dah, kunci dah pejabat. Tapi kalau kita guna online, kat mana-mana. Ya, kita sedang bercuti pun boleh masukkan. Tapi kalau kita sedang bercuti, mana nak masukkan? Sebab markah kena hantar ke pejabat, betul? Ya. Tapi sebab tu saya kata hari ni, orang dah selesa. Saya rasa dah tak nak balik yang pakai manual tu. Okey. Dan selain daripada itu, dulu juga selalu berlaku, ialah manual kena key in kan, dan staff tu tak banyak, dan pula masuk tu semua waktu kita katakan waktu jam kan, prime time lah kan, mungkin berlaku salah masuk, sebab staff yang nak key in markah secara manual tu manusia biasa, dia pun letih. Boleh berlaku kita bagi dia tertulis berkaitan tentang integriti tadi. Mungkin boleh kau tim belajar. Okey, masukkan markah ni, saya bagi ni kan. Daripada B jadi ini, saya bagi RM50. Dan kebetulan mungkin staff tu pun memang tengah terdesak. Boleh juga. Kan? Dan pensyarah pun tak sempat. Ada banyak student nak tengok balik, nak ingat kan. Akhirnya lantak je lah. Tapi sekarang apabila guna sistem, saya rasa lebih objektif sebab tak ada orang lain yang boleh ubah. Sebab pensyarah sendiri tu yang key in. Orang lain tak boleh nak ubah. Jadi dia lebih selamat. Sebab kita jaga pelajar kita 30 je. Tapi kalau dekat staff pentadbiran yang nak key in tu, semua pensyarah, semua pelajar dia nak kena masuk. Kita dapat bayangkan berapa. Sebab tu saya katakan, sekarang orang dah tak nak dah. Orang dah tak nak. Contoh saya katakanlah hari ni, contohnya orang ni kan, terutama pandemik kan. Kalau ikutkan waktu pandemik ni, orang tak boleh keluar. Kaya raya tau, duit tak pakai tau. Betul, dia tak pakai sebab tak boleh keluar nak beli. Tapi bila teknologi tu, waktu pandemik ni lah, shopping lebih aktif. Sebab dekat atas katil dia tengok shopping. Alamak cantik lah ni, okey transfer. Jadi nanti pukul 3 ada orang hantar barang, pukul 5 ada. Rupanya banyak order. Banyak order. Sebab apa? Dah guna teknologi. Teknologi. Sebab yang dulu mula-mula tu sebab tak biasa. Bila tak biasa macam you kata tadi lah, bawa pembaruan ni kan. Sebenarnya itu sifat manusia. Sifat kita punya pengikut tu tadi. Manusia ni dia suka benda, tak nak suka yang susah-susah lah. Satu lagi dia dah selesa dengan apa yang dia dah ada. Jadi agak sukar. Jadi sebab tu leader ni kena ni lah. Tapi ni dia punya skill dia. Dia punya skill tu ada. Jadi jangan nak buat perubahan tu macam bentuk memaksa. Dia kena pujuk dulu. Kena dekati dulu. Maknanya orang kata masuk sikit-sikit. Macam isteri nak pujuk suami dia, dia tak terus cakap nak minta ni, betul? Dia dekat. Kadang-kadang suami ni mesti ada apa dia nak ni. Kan? Tapi dah ni baru dia cakap, bang, ingat nak ni lah. Itu maknanya dia punya skill lah tu. Taklah balik-balik kerja kata dia, bang, ini saya nak ni. Marahlah suami kan, betul? Itu adalah skill sebenarnya. Adalah skill dalam keadaan yang
yang sesuai. Sebab tu kita sebagai leader pun nanti dalam communication skill itu antara lah, maknanya kita perlu ada tu. Jangan memang nak suruh dia buat kerja seolah-olah macam pekerja tu tak rasa macam dia kuli batak tu. Tahu kuli batak? Macam hamba abdi tu. Ni awak buat ni, awak buat ni. Jadi dia punya communication skill tu memang kena buat juga. Tapi diterima dengan baik. Diterima dengan baik. Maknanya pekerja tu tidak menganggap apa yang disuruh tu seolah-olah macam dia kuli batak lah. Kuli batak ni macam hamba abdi lah. Maknanya kita as a leader boleh arah gitu ni dan sebagainya. Ini yang saya katakan nanti kita akan bincang lah. Kita akan bincang. Okey. Boleh cikgu Hello? Siapa tu? Boleh doktor. Okey. Ada lagi nak tanya? Ada lagi nak tanya? Memang kita satu cabaran kita ialah bila memimpin manusia. Sebab tu kita akan ni memimpin bila kita punya pengikut follower kita manusia, ini memang satu cabaran. Ada nak tanya? Memang satu cabaran lah. Sebab bila kita bercakap tentang manusia. Sebab tu saya selalu bercakap nanti kita akan bincang. Terutama kalau kita leader dalam organisasi. Yang mana pengikut kita tu dari latar belakang yang berbeza. Dari maknanya wujud daripada hubungan orang yang berbeza. Macam kat sekolah lah kalau kita tengok kan pelajar-pelajar kita kan. Okay. Memang jelas lah memang satu cabaran kalau kita nak memimpin pengikut kalau saya ambil kat sekolah. Sebab itu dia berkaitan manusia. Sebab kalau kita tengok sendiri pun terutamanya bagi mereka dalam grup ini yang kelas ni yang dah ada organisasi iaitu ada keluarga. Sedangkan kalau kita ada anak lebih daripada seorang je. Kalau seorang tu kita tak boleh buat perbandingan. Baik ke buruk ke seorang tu je lah. Tapi kalau kita ada lebih daripada seorang, kita boleh buat perbandingan. Sedangkan anak kita yang lahir daripada hubungan ibu dan ayah yang sama, berada di rumah yang sama, persekitaran yang sama, makan yang sama, tetapi tetap secara peribadi dia berbeza. Apatah lagi kalau kita dalam organisasi yang makannya memang berbeza, ibu bapa yang berbeza, keadaan rumah berbeza, masyarakat yang berbeza, memanglah lagi berbeza. Sebab tu kita kena, kalau kita sedar akan hal itu, maknanya kita tak merasa pening kepala lah. Kenapalah budak-budak ni macam ni? Sebab kita membandingkan anak kita sendiri yang lebih daripada satu pun berbeza. Ada yang kalau katakan kemasan diri ni dia pandai terus. Diri dia tak payah suruh. Ada anak kita tu 5 kali sebuah pergi mandi. 5 kali baru bangun pergi mandi. Kalau tak duduk kejap lah mak. Nantilah kejap. Ini sikit lagi. Baru 5 kali baru pergi. Padahal adik-beradik yang sama. Ada yang bilik dia memang kemas, cantik. Sebab dia bukan jenis menyempah. Dia pun rasa tak selesa kalau bersepah. Tapi ada juga anak yang sama juga di rumah yang sama. Ya Allah, dia punya bilik macam kapal karam. Maknanya bersepah sana tak, berlipat tak, ni bubur sana. Betul ya cikgu? Betul kan? Betul kan? Ada tak nampak macam tu? Betul. Jadi sebab tu saya katakan sedangkan itu pun berbeza. Apa lagi pengikut dalam organisasi kita? Kita nak jadikan satu. Sebab tu saya kata, sorry to say lah. Nanti kita akan bincang. Sebab tu, itu yang jadi cikgu kan attention. Kenapalah tak macam ni, tak jadi baik. Memanglah pelajar. Dia macam tu. Dia macam ada kepelbagaian lah. Tapi sebagai pemimpin dalam ni, saya katakan kita kena dekati mereka lah. Yang ni, dia punya cara macam ni. Yang ni macam ni. Macam kita dengan anak-anak kita. Yang ni yang bersepah tu bukan begitu kita benci kan. Dia tak boleh. Kita kena pendekatan dengan dia lah supaya dia menjadi lebih kemas. Lebih teratur. Jadi kita kena dekati. Jadi itulah sebenarnya cabaran menjadi pemimpin terutamanya. Apabila kita bercakap pemimpin, kita punya pengikut itu adalah manusia.
itu memang tak apa, nanti kita akan bincang kemudian ya. Jadi saya rasa kalau tak ada, saya rasa ya, kita tangguhkan dulu dah dekat pukul 6. Saya dah janji online ni saya tak akan buat lebih 2 jam. Ya. Okey, ya. Okey, ini pun dah lebih lah ni. Dah dekat pukul 6 ni maknanya dekat 2 jam lah. Saya rasa cukup. Saya tak boleh pergi mana ni. Saya kesian you all sebab you all banyak guna data ni. Betul kan? Macam saya data ni data UTM free kan. You all ni data sendiri. Nak masuk tu banyak menggunakan data. Jadi sebab tu ya, mana tak ni lah. Mana tak boleh lama-lama lah. Jadi segala maklumat tu ada dalam e-learning, you boleh tengok lah. Saya punya slide dan sebagainya untuk dynamic leadership. Okay. Kalau tak ada, sekali lagi saya ucap terima kasih. Minta kejap je. Tak payah cakap. Okey, kalau tak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Jadi siapa yang belum ada dalam grup, minta WhatsApp personal kepada saya untuk nanti saya masukkan dalam grup WhatsApp Dynamic Leadership section 01. Okay, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Good sharing anyway. Thank you doktor. Thank you doktor. Ada dengar ke?